Assalamualaikum dan selamat datang ke Educast at PCs, Sembang Apa Itu. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik berkenaan dengan jom mengenal data sains dalam mentransformasikan pendidikan TVET. Saya Syahman bin Muhammad Yusof selaku moderator pada hari ini akan meneroka berkenaan dengan data sains. Sebelum itu saya akan memperkenalkan panel jemputan kita iaitu Puan Siti Diana binti Abdul Bujang merupakan pensyarah daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di PSIS dan juga merupakan Master Trainer dalam Persijilan Certified Data Science Practitioner dari tahun 2023 lagi. Okey. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, khabar baik. Puan, data merupakan satu yang sangat berharga ketika ini. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan data science? Okay, data science sebenarnya memang dah lama lah kita sedia maklum bahawa data science ni telah diguna pakai di pelbagai industri. Contohnya industri kesihatan, perbankan, bisnes terutamanya, yang mana mereka gunakan untuk meningkatkan prestasi organisasi tersebut. Okay, dalam kata mudahnya, data science ini melibatkan pelbagai bidang iaitu mathematics, statistik, analisis, pengaturcaraan, okay, seperti machine learning, AI, artificial intelligence, dan juga domain expert. Okay. Dan tujuannya adalah untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah berdasarkan data untuk kita membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Okay, kalau kita nak tengok sebenarnya data science ni dah lama dah orang guna dan pelbagai tools ataupun alat yang kita boleh gunakan untuk kita menganalisis data dan juga memvisualisasi data menggunakan tools-tools yang ada di paket ataupun di pasaran sekarang lah. Dan yang paling popular adalah kita ada Google's Looker, kita ada Microsoft Business Intelligence ataupun yang lebih advanced lagi kita panggil sebagai pengaturcaraan Python. Okay, semuanya adalah kita gunakan untuk kita menganalisis data kita dan juga memvisualisasi data supaya lebih sistematik dan efektif. Seperti Puan nyatakan tadi, data sains ni digunakan oleh pelbagai sektor dan industri. Ya, betul. Boleh Puan bagikan contoh? Okey, kalau kita nak tengok sebenarnya semua orang dah pernah guna dah data science ni. Dalam kita tak sedar, sebenarnya data science ni kita pernah telah pun diguna pakai di dalam Netflix sebagai contoh. Okey, saya rasa semua orang sedia maklum penggunaan Netflix. Semua orang boleh tengok filem, drama melalui Netflix. Bila kita tengok drama, pengguna atau penonton tengok drama, filem, okey, selepas selesai saja kita tengok filem Netflix, Netflix akan automatik akan memberi recommendation kepada penonton untuk melihat video ataupun filem yang seterusnya. So itu salah satu contoh yang mudahlah penggunaan data science di Netflix. Yang keduanya adalah contoh di YouTube. YouTube pun sama. Okay. Kalau kita tengok bila kita buat carian video di YouTube, okay, pengguna juga akan mendapat rekomendasi video-video yang berkaitan dengan apa yang kita cari. So itu yang mudahlah untuk saya kata mudah untuk semua orang guna. Dalam konteks pendidikan TVET, okay, bidang data science ni adalah contohnya kita boleh buat menilai ataupun menganalisis prestasi pelajar kita lah. Okay, menggunakan data-data yang sedia ada seperti contoh latar belakang pelajar, okay, markah penilaian berterusan pelajar, markah ujian, kuis, penilaian di dalam kelas ataupun kehadiran pelajar untuk kita menganalisis pelajar-pelajar kita yang lemah, gagal ataupun yang cemerlang. Kita juga boleh menilai prestasi pelajar melalui grade pelajar tersebut menggunakan data-data yang sedia ada. Okay, itu adalah salah satu contohlah untuk dari sudut pendidikan. Selain daripada itu juga, kita juga ada data pengambilan pelajar sebagai contoh. Daripada data-data yang kita ada ini, kita boleh membuat analisis ataupun mencari satu pola ataupun trend daripada data tersebut untuk kita menilai pelajar berminat dengan kursus apa, okay, yang paling mereka minat. Okey, sama ada dari sudut engineering, kejuruteraan, bidang kejuruteraan ataupun bidang yang bukan kejuruteraan ataupun program-program yang tertentu. Kalau di situlah kita boleh tengok minat pelajar tu melihat mereka lah
Kita nak tengok minat mereka, pola mereka, apa yang paling tinggi, program apa yang paling tinggi ditawarkan dan seterusnya. So itu adalah contohnya. Puan, kita dah tahu data yang untuk kita analisis. Apakah fasa ataupun proses seterusnya untuk analisis data? Okey, sebenarnya kita nak analisis fasa ni ada banyaklah cara, tapi apa yang saya nak tekankan dalam data science kita ada 4 fasa yang utama, iaitu fasa yang pertama adalah fasa deskriptif, yang kedua adalah fasa diagnostik, yang ketiga fasa prediktif dan yang keempat adalah fasa preskriptif. Dalam fasa deskriptif di mana selalunya kita gunakan data yang sedia ada untuk kita memberitahu gambaran yang sebenar ataupun trend, pola data yang kita lihat dalam bentuk statistik. Okay, sama ada kita nak tengok jumlah pelajar yang paling tinggi yang mendapat grade gagal contohnya, ataupun kita nak mendapatkan pelajar yang cemerlang bagi grade A dan sebagainya. Okay, itu adalah untuk fasa deskriptif. Untuk fasa diagnostik adalah fasa di mana kita nak menganalisis mengapa faktor-faktor yang menjadi punca kepada kenaikan pelajar, markah pelajar, ataupun kita nak tengok mengapa berlakunya ramai pelajar gagal dalam kursus tertentu, contohnya kursus matematik. Kalau kita tengok kursus matematik selalu ramai pelajar-pelajar kita gagal. Mengapa? So itu adalah fasa diagnostik. Fasa yang seterusnya adalah fasa prediktif di mana kita guna data yang sedia ada, kalau boleh adalah data yang banyak, data yang kompleks supaya mudah untuk kita membuat ramalan daripada data yang sedia ada untuk kita ramalkan berapakah bilangan pelajar kita yang kemungkinan gagal bagi kursus tersebut, ataupun contoh tadi kursus matematik lah. Okay. Kalau untuk fasa preskriptif, fasa yang seterusnya adalah di mana fasa kita memberi cadangan ataupun penambahbaikan kepada keputusan yang kita dapat. So itu adalah 4 fasa utama dalam data science yang kita kena sedia maklum, di mana setiap fasa itu ada dia punya tujuan-tujuan yang tertentu. Jadi data science bukan hanya sekadar nombor dan juga statistik. Data science dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik dan juga boleh meningkatkan prestasi pelajar. Betul tu Tuan Moderator. Data science bukan saja melibatkan nombor dan juga statistik, tetapi dia juga melibatkan faktor-faktor lain yang seperti saya katakan, melibatkan 4 fasa tadi, bukan saja nombor dan statistik, tetapi juga melibatkan bagaimana kita menginterpretasi data kita dengan baik dan efektif. Terima kasih kerana menonton Educast pada kali ini. Kami berharap anda semua dapat manfaat daripada siri Educast kali ini. Terima kasih diucapkan kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi di siri yang akan datang.